Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Nabina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, habis dah kita masuk kita nak masuk bab nifas. Haid dah semua habis, istihadah pun dah habis. Cuma sebelum kita masuk nifas, dia nak cerita tentang naqa' ataupun niqa' dan fatrah. Ini istilah ni. Jadi sebelum kita masuk, ada soalan apa? Untuk hal dulu. Tak ada apa? Jadi kita ulang imbas-imbas saja nah, supaya apa? Lekat dalam kepala. Jadi kita nak ulang bab istihadah lah, sebab istihadah ni paling payah. Jadi istihadah adalah maknanya perempuan yang darah dia lebih dari 15 hari, iaitu darah tu bersambung dari dalam 15 bawa ke luar 15. Begitu. Bukan masalah darah yang terputus kemudian dia datang setelah 15. Itu pun kita kata darah istihadah, cuma kita tak masuk dalam pembahagian ni. Kalau sebagai contoh, darah perempuan datang 10 hari, kemudian 7 hari bersih ataupun 10 hari bersih. Maknanya apa? 20 hari kan? Kemudian mai pula darah. Adakah darah ni masuk dalam bab ni? Tak. Ini had 10 hari pertama confirm haid, dan 10 dan darah yang mai setelah tu confirm istihadah. Itu tak ada masalah. Darah dalam ni macam mana pun, 10 hari ni ke 10 ke 11 ke 12 ke, hijau ke hitam ke merah ke, apa saja color tak kisah, sebab dia tak lebih 15 maka kita hukum haid. Dan darah yang mai setelah daripada 15 confirm istihadah lah. Dan bab ni kita panggil bab apa? Penyempurnaan suci. Sebab antara haid, nak jumpa haid mesti ada sekurang-kurang suci, betul tak? 15 hari. Sekarang ada tak 15 hari? Tak ada. Maka darah ini termasuk di dalam bab penyempurnaan suci. Dia masuk dalam suci. Dia tak ada kisah panjang dah. Maknanya, contoh begini. Darah mai 10 hari. Ni 5, 10 hari. Kena 2 kali. 2 kali. 10 hari. Bersih 10 hari. Mai pula darah 5 hari. 10 hari pertama adalah haid. 10 hari kedua suci. 5 hari tu suci, istihadah ataupun kita kata suci. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang suci mesti ada 15. Maka 10 kena ada berapa hari lagi nak cukup 15? 5 hari haid darah ni semua suci. Jelas kan? Jadi maknanya dia tak jumpa haid lagi lah. Masalah kedua, 10 hari haid, 10 hari bersih, 10 hari darah lagi. 10 hari pertama haid, 10 hari kedua tak ada masalah, suci. 10 hari yang ketiga darah mai pula tu. Jadi ini dipanggil apa? Penyempurnaan suci. Sekurang-kurang suci mesti ada 5. Maka kita ambil 5 hari dari had 10 ni, genapkan suci 10 hari. 5 hari had datang setelah itu haid. Maknanya 10 haid, 10 hari yang bersih ni suci, 10 hari yang kedua atau ketiga ini 5 untuk suci, 5 hari lagi haid. Ini dipanggil masalah penyempurnaan suci. Kita tak bincang di sini. Yang kita bincang ini apa? Masalah istihadah yang pecah sampai 7 ni apa? Kalau ada darah yang dari dalam 15, dia bawa mai sampai ke hari ke-16 dan seterusnya. Inilah yang termasuk dalam pecahan-pecahan had 7 ni. Iaitu apa? Iaitu perempuan sama ada dibahagikan kepada dua. Pertamanya sama dia ini dipanggil mubtadaah ataupun perempuan yang permulaan datang darah, dan juga
mu'tadah, perempuan yang dah biasa datang darah. Setiap dua ni dia ada pecahan dua. Dia ada dua. Sama ada mumayyizah, boleh beza darah, dan ghair mumayyizah, tak boleh beza darah. Hak ni pun sama. Maknanya mubtadaah mumayyizah, mubtadaah ghair mumayyizah. Pecah dua kan? Mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghair mumayyizah. Jadi berapa dah? 4. Dan dalam 4 ni, hak ke last ini mu'tadah ghair mumayyizah ni dia pecah lagi 4. Dia mu'tadah pernah datang darah, dia ghair mumayyizah, dia tak boleh beza darah, dan dia ni ingat waktu dan ingat qadar. Lupa waktu dan lupa qadar. Ingat waktu, lupa qadar. Ingat qadar, lupa waktu, maka pecah 4. Hak last ni pecah 4. Jadi 1, 2, 3 dan tambah 4, 7 pecahan perempuan. Ini yang muktamadnya masalah macam ni. Kalau ada orang perempuan hak susah, kadang-kadang dia kata, manalah nak tanda warna. Mumayyizah ni kan nak tengok warna. Hari pertama hitam, hari kedua merah, manalah dia nak tanda kan? Mana ada orang perempuan tanda merah, hitam, hijau, mana ada dia tanda, betul tak? Ini muktamad begitu. Tapi kalau kita kata ada pendapat yang qul yang kata tak perlu tengok pada tamyiz, terus masuk adat tu, ambil pada adat tu. Ada juga yang macam tu. Tak ada masalah, mana-mana yang asalkan kita ikut perjalanan ulama buat. Kalau susah tu, ambil pendapat kedua, mu'tadah. Tapi mu'tadah pun ada hak susah juga lah. Ada hak ingat waktu, tak ingat waktu. Tu jadi susah. Tang situ sajalah yang susah. Kalau bab tadi tu yang kita kata 10 hari suci, 10 hari haid, 10 hari suci, 5 dari datang haid, 5 hari darah pula darah. Tapi darah ni lebih kuat daripada yang awal tadi tu. 5 tak, yang tak ada masalah. tak ada masalah. Kuat ke dia tak kira mumayyiz apa nama? Dia tak kira tahap darah tu macam mana, kuat lebih ke atau macam mana dia kira. Jadi perjalanan dia macam mana? 10 darah, Ya. 10 darah, 10 suci, Ya. 10 darah. Okey, betul? Enggak, 5 darah yang mana ni? 5 darah. 5 saja. 5 darah. Ya. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hak ni dah lepas daripada 15 hari. Ya. Dia Terputih. dah putih. Dia tak masuk dalam pecahan ni. Dia tak tengoklah kuat ke lemah ke, adat tak ada. Hak ni hanya termasuk dalam apa? Penyempurnaan suci. Sebab hak ni dah confirm haid. Ya. Sini dah confirm suci. Sebab apa? Dia dah lebih 15 hari. Ya. Maka dia suci. Cuma sekarang masalah suci dia belum cukup. Maka kena sempurnakan suci tadi. Jadi kalau 5 hari campur 10, 15 habis. Dia tak ada darah kedua lah. Hak seterusnya kosong. Kalau dia ada 10 hari, maknanya ambil 5 ni sebagai suci. Hak 5 di sini suci, hak 5 lagi haid. Sebab 5 ni nak sempurnakan suci. Yalah, tak ada isu apa-apa lah. Cuma dalam hak 7 ini, bagaimana kita nak hukumkan haid? Ikut pendapat muktamad, kita akan dahulukan apa? Tamyiz. Kalau perempuan itu ada adat sekalipun, kita tetap ikut tamyiz, iaitu perbezaan darah. Kalau dia boleh beza darah dengan syarat dia lah. Maknanya darah kuat kita hukumkan haid, darah lemah kita hukumkan istihadah. Kalau ada 5 hitam, 20 merah, 5 hari hitam, 20 pula merah, maka hak 20 itu istihadah, 5 hitam itu adalah haid. Walaupun adat dia 10 hari setiap bulan. Sebab apa? Sebab kita berpegang pada tamyiz. Ini pendapat muktamad. Pendapat muktamad. Dahulukan tamyiz. Kalau tak ada tamyiz, tak cukup syarat, baru berpindah kepada adat. Ikutlah adat dia bagaimana. Hak bulan lepas adat ni tengok pada suci dan haid, tengok dua-dua. Kalau suci dia 5 hari, 5 hari haid lah. Kalau
Macam mana? Kalau darah dia 5 hari, 5 hari. Kalau suci dia 15 hari, 15 hari. Seterusnya pun akan ikut. Akan ikut yang tu. Habis dah? Kalau tak ada adat, dia akan dua tu je. Dia adat dan tamyiz. Dah dahulukan tamyiz, kemudian adat. Kalau tak ada dua tu, ini pada masalah mana? Pada masalah contoh dia mubtadaah, maka kita jadikan haid dia sehari semalam. Contoh dia, perempuan ni baru datang haid. First time datang, tiba-tiba terus bermasalah. Terus mai 20 hari. Contohlah. First time datang, terus mai 20 hari. Nak pakai tamyiz, dia tak ada tamyiz, hitam semua ataupun merah semua ataupun tak cukup syarat lain-lain, maka tak boleh pakai tamyiz. Nak pakai adat, tidak ada adat, maka kembalikan hukum sehari semalam. Tamyiz tu dia hanya contohnya darah merah banyak tu lah, tapi darah hitam sikit-sikit. So dia tak kira jumlah, dia kira warna je. Ya. Macam mana? Darah tamyiz tu lah. Ha? Contoh dia keluar yang warna lemah. Ya. Merah. Ya. Tapi banyak. Banyak. Warna hitam banyak hari, contohnya kata 5 hari tu. Ya. Darah merah tu banyak. Ya. Banyak jumlah darahnya. Jumlah ya. Lebih pada hitam lah. Lebih banyak lah. Tapi warna hitam tu celik. Jadi, macam mana kita nak buat? Syarat dia yang tadilah. Dia begini. Darah kuat itu 2 syarat untuk kita kata dia haid. Ya. Cukup 24 jam Ya. dan lebih supaya ada sekurang-kurang haid, dan tak lebih dari 15 hari. Ya, betul. Walaupun calik, Tak kuat dia. tapi ada 24 jam. Tetap dia kuat lah. Tetap dia kuat lah. Hukumkan dia haid. Iaitu mesti ada 24 jam. 24 jam. 24 jam darah hitam maka dia haid. Maksud yang merah tu istihadah. Istihadah lah. Ini boleh lah. Dia semakin maju ni. Alhamdulillah. Habis dah. Istihadah habis itu kita kata murajaah sahaja Habis kemudian dia kata faslun pada menyatakan naqa ataupun niqa dan fatrah. Ini salah satu istilah yang ada di dalam bab haid ni. Naqa ataupun niqa ni adalah istilah yang ada dalam bab ni. Bila sebut niqa ataupun naqa, apa makna dia? Jangan tengok dalam komus komus makna bersih. Naqa dengan huruf nun, jangan ubah jadi huruf ta. Lain maknanya. Takut. Dan juga fatrah. Fatrah ini pun ada makna khas di dalam bab haid. Ini istilah dah. Istilah ini fuqaha dia letak dan dia tak cerita dah lah. Dia sebut terus. Di sini dia nak cerita tentang istilah ni. Apa makna fatrah? Bermula fatrah itu suatu hal yang terselang. Suatu hal di sini keadaan yang terselang dalamnya, dalam hal tadi, daripada mengalir darah dan tinggal di dalam faraj bekas darah. Sekira-kira taswir nak cerita tinggal bekas tu macam mana? Jika dimasukkan ke dalamnya, ke dalam faraj, kapas, nescaya kelihatan pada kapas itu warna darah. Itu makna fatrah. Fatrah ini maknanya apa? Satu tempoh yang darah tak keluar tapi ada di dalam. Itu dia. Perempuan kan dia kalau dia pakai pampers dia, pad dia, ada darah. Itu makna darah keluar, darah haid jelas. Ada kalau dia pakai hari tapi tak keluar, tak ada. Maksud darah ada tapi tak keluar. Darah ada tapi tak keluar, itu dipanggil fatrah. Darah ada sekira-kira macam mana? Kalau dia masukkan kapas, dia keluar ada darah, itu dipanggil fatrah. Satu keadaan, satu kelakuan yang terselang antara dua darah tapi ada darah tak keluar, maknanya darah tak mengalir keluar tapi darah ada kat dalam, itu fatrah. Tes ada. Itu fatrah mungkin mudah je kan? Jelas. Dan niqa ataupun naqa itu suatu hal yang terselang. Dia selang juga di dalamnya, di dalam hal tadi, daripada keluar darah. Dia antara dua darah juga dan tiada tinggal di dalam faraj bekas darah. Sekira-kira jika dimasukkan ke dalamnya kapas,
nescaya keluar ia bersih, tiada kelihatan padanya pada kapas warna darah. Naqah ini pula sama, cuma beza dia awak masuk kapas tengok bersih, itu naqah. Dia kategori apa? Nakal. Bersih. Bersih. Bersih lah. Ni nama. Kategori haid ke suci belum dibincangkan. Tapi naqah ini maknanya apa? Satu kelakuan, keadaan perempuan antara dua darah. Tak kena air lebih. Masukkan kapas tu. Masukkan kapas tu. Kena. Jadi darah ni contoh dia. Pukul 1 keluar sini, pukul 2 keluar, pukul 3 keluar. Hak tengah ni tak keluar. Hak tengah ni pun tak keluar. Itu makna dia. Sini darah keluar, dia pakai pad, tengok ada darah banyak, dia tukar, dia pakai hak baru. Tengok kosong. Sampai pukul 2 keluar lagi, kena kat beg dia lagi. Lepas tu pukul 2 1 minit dia tukar hak baru, kosong tak keluar. Pukul 3 keluar pula. Okey. Sekarang pukul 1 1:10 minit dia masuk tandas, dia awak masuk kapas, cek dalam faras je. Tak keluar darah, tapi dia cek ada darah. Itu yang dipanggil apa? Fatrah. Fatrah. Selang. Betul, fatrah. Bukan ahli fatrah. Ahli fatrah dalam maksirah lain. Fitrah apa lain? Bukan fitrah. Itu. Pukul 2 keluar darah, dia tukar pad baru, dia pakai, tak ada darah apa lah. Kemudian dia masuk tandas, dia kencing, lepas tu dia cek bersih, dia masuk kapas, dia keluar tak ada, maka ini namanya apa? Naqah. Ni beza dia. Beza dia apa? Dua-dua kelakuan darah tak keluar. Cuma hak ni cek ada, nama fatrah. Hak ni cek tak ada, namanya naqah. Apa hukum fatrah haid? Sebab haid ni selagi mana tak bersih, kira haid ya. Walaupun ada ni, walaupun tak keluar, dia kira haid. Dia bukan mesti keluar. Dan naqah ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Katanya bermula naqah yang pada selang-selang darah itu dihukumkan haid dengan 3 syarat. Dia ada. Jadi haid ni memang ulama sepakat kata haid. Haid ni semua kata haid. Fatrah ni haid walaupun darah tak keluar. Haid ni khilaf ulama, dan juga mengikut ulama yang kata haid ada syarat dia. Yang calon qaul sahah dan juga qaul talfiq ataupun qaul laqit. Jadi ada dua pendapat dalam bab naqah ini. Naqah ada dua pendapat. Satu namanya qaul laqit ataupun talfiq. Ada satu pendapat lagi namanya sahab. Sahab ini kata haid. Haid ini kata suci. Haid ni haid dengan ada syarat dia. Ada 3 syarat. Dan ini yang kita pegangi lah. Dan dua-dua pendapat yang kuat. Pendapat ini perkataan Imam Syafi'i ni, pendapat yang azhar. Pendapat yang ini pendapat yang azhar, itu masyhur. Khasab tu pendapat alal azhar. Imam Syafi'i sendirilah. Muqabil azhar ada, muqabil azhar. Jadi bila kita kata pendapat yang azhar, maknanya kuat. Muqabil itu lawan yang kuat. Seperti mana kita kata pendapat yang asah, maka muqabil dia pun kuat, kita boleh beramal. Bermula naqah yang 3 syarat. Apa pertama dia? Pertama, bahawa tiada lampau ia daripada 15 hari. Syarat dia naqah tu tak boleh lebih 15 hari. Kalau naqah tu lebih daripada 15 hari, maka dia akan jadi suci. Dia akan jadi suci sebab sekurang-kurang dia tak ada darah. Sebab apa pendapat yang atas kalau lelaki kata naqah tu suci? Sebab dia kata kalau ada darah kita hukum suci, bila tak ada darah kita hukum suci.
Kalau ada darah, kita hukum haid. Bila tak ada darah, kita hukum suci. Itu kita kata faham dia. Ada darah maknanya haid. Tak ada darah maknanya suci. Cuma ini dia call ni sebab apa? Sebab dia duduk antara dua darah. Benda kalau duduk bersekali, maka dia hukum sama. Jadi syarat dia tak boleh 15 hari. Contohnya hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga 5 hari keluar darah. Lepas tu bersih selama 15 hari. Lepas tu mai pula. Tengah ni dipanggil apa? Nakak lah kan? Suci lah. Maka nakak ini haid ke tidak? Tidak. Sebab apa? Sebab 15 hari. Nakak tu bersih tu 15 hari. Ada sekurang-kurang suci. Jadi darah hak sebelum tu haid. Darah hak setelah pun haid. Haid. Kalau darah hak sebelum tu tak cukup, tak cukup syarat haid. Contoh keluar darah 12 jam sahaja. 12 jam. Kemudian nakak selama 15 hari. Kemudian mai pula darah baru. Darah baru 5 hari. 5 hari darah. Ini 12 jam darah. Tak cukup kan? Tak cukup. Ini darah tak? Darah haid tak ni? Dah. Bukan darah haid. Sebab apa? Sampai 24 jam. Sampai 24 jam. Sampai jam? Betul? Yakin ni? Tak buah. InsyaAllah salah kita baca balik. Ni bukan darah haid. Sebab apa? Sebab tak cukup 24 jam. Dia bagi darah fasad lah. Darah yang rosak. Ini sebab apa darah ni tak masuk dengan darah ni? Sebab ada nakak 15 hari. Nikak suci 15 hari. Maka suci ni tak, ni tak boleh nak impon di sini. Dan darah ni haid lah. Tapi kalau di sini ada 24 jam, maka ini orang panggil apa? Ni haid. Ni Siapa? 5 hari setelah 15 hari nakak ni haid ke? Haid kedua. Haid kedua sebab ada 15 hari di tengah ni. Suci. Nakak tak boleh melampau 15 hari dia kata. Ada 15 hari ke atas, maka ini suci namanya, bukan lagi haid. Syarat dia tak boleh lebih. Contohnya apa? Nakak ni memang kena cukup 15. Kita tak boleh lebih lah. 15 ke atas lah. 15 ke atas. Suci ya. Yang kata suci. Kalau contoh keluar darah 1 hari. Ni 2. 1 hari. Lepas tu 15 hari nakak. Lepas tu darah baru. Ni haid ke tidak? Sini. Bukan. Sebab apa? Cukup suci. Cukup 12 hari. Sebab 15 hari ada kan. Kalau 1 hari darah, 13 hari nakak. 13 hari nakak. 13 hari nakak kan. Darah ni haid ke tidak? Haid sebab apa? Tak cukup 15. Tak cukup 15. Dalam lingkungan haid. Kalau 14 hari nakak, ini darah. 14 hari ni nakak suci ke tidak? Tak suci. Tak suci juga. Jadi ni semua haid. Dari mana haid? Dari sini. Sampai ujung. sampai sini. 15 sampai ke 15. Lebih 15. Sini. Ni dah sehari sampai 14 jadi 16 hari. Ni haid ke 16 dah. Jadi bukan jugalah. Jadi darah yang kedua itu dihukumkan haid kalau di dalam 15 hari. Dalam hari Bisa dah. ni istihadah lah. Dipanggil yang masalah tadi penyempurnaan suci. Jadi nakak ini kalau 15 hari confirm darah yang setelah dia tu bukan haid dan dia bukan, astagfirullahalazim, bukan. Confirm 15 hari ni suci. Nakak, kita cerita nakak kan? Nakak ni kalau 15 hari confirm suci lah. Kalau kita nak ulang balik. 1 hari 14 hari. 1 hari nakak 14 hari. Ya. Sambung dengan darah haid 5 hari. Sambung dengan darah 5 hari. Ya. Maksudnya hari ke-16 itu masih ditarik haid dah. Hari ke-15 itu Suci. suci. Hari ke-16.
Hari ke-6 16 baru boleh start haid balik lah. bukan. 16 start dah. Ni apa 14 hari kan? 16. Ya. Ha. Okey, faham. Faham. Jadi hari yang ke-16 ini suci. 15 15. Setelah ni baru haid. Ya. Faham. Faham eh? Sampai 16 suci haid. 17 baru haid. 17 baru haid. Sebab dia dipanggil bab penyempurnaan suci. Dia tak masuk dalam pecahan had 7 kita duk cerita tu. Walaupun darah tu bersambung kena 10 hari, maksudnya start dari 17 sampai hari ke 10 Ha. tu. Dia kira mula dari situ. Ya. Dia kira mula situ. Jelas ha? Jadi taklih lebih 15. Kedua, tiada kurang perhimpunan darah itu daripada sehari semalam. Jadi perhimpunan darah antara nakok dan tu tak kurang dari sehari semalam. Kalau kurang tak haid lah. Sebab syarat dia mesti 24 jam. Contohnya hari pertama sejam nakok, lepas tu keluar lagi sejam nakok, keluar lagi sejam nakok, keluar lagi sejam nakok, cukup 15 hari sampai 15 hari. Bukan Ada 24 jam tak? Hak sejam ni. tak cukup. Tak ada, maka semua bukan haid dah. Nakok ini suci, darah itu istihadah. Time nakok suci macam biasa. Hak sejam tu dianggap istihadah. Maka dia perlu basuh dan sumbat. Jelas? Dalam segi ihtimal orang yang hadap benda tu, dia ihtimal haid dulu lah kan. Dia ihtimal haid sehingga hari ke-15. Bila lepas baru dia tahu. Bila lepas 15 baru dia tahu kata tak cukup. Ataupun bila hari yang ke-15 tu sampai di 1 jam yang dia yakin dah takkan cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari. Dia tahulah aku semua ni merapu. Lepas tu walaupun ada darah pada dia jadi ada lah. Dia ada haid. Kalau ada haid ada lah. Kalau tak ada haid, istihadah tu dia tak kira apa. Kira bulan tu tak ada haid. Tak ada haid. Kalau dia tinggal dia kena qada lah. 15 hari tu bukan haid lah. 15 hari tu bukan haid. Itulah Dan yang ketiga, baik. Yang ketiga ini wallahualam, sebab ibarat kita pun kadang ada hak tak sama. Kemudian saya cek di kitab lain, dia syarat dia lagu lain. Syarat yang ketiga ini, syarat dia adalah nakok itu antara dua darah. Itu syarat dia. Mutawahishan bainad damain, maknanya nakok itu antara dua darah. Itu syarat yang ketiga. Kemudian hak ni adalah masalah. Wallahu alam kenapa musannaf datangkan dalam masalah ini, masalah khilaf. Tapi dia letak di dalam syarat ketika, wallahu alam lah. Ataupun ada nakalan daripada mana-mana kitab, nanti kita akan cuba cek semula lah. Di sini musannaf kata bahawa ada nakok itu lebih daripada fatrah yang teradat antara darah haid. Kalau abang seperti darah dan haid. Darah dan haid. Darah tu haid lah. Darah tu haid lah kan. Ataupun wallah alam bila sebut dan tu apa makna dan? Wallah alam. Cuma di sini kita ni darah haid ni. Dia kata darah haid. Dari kerana fatrah itu haid dengan tiada khilaf sekalian ulama. Allah alam kenapa musannaf letak nombor 3 ni kan. Sebab syarat yang ketiga tu mestilah nakok itu antara dua darah. Kalau bukan antara dua darah, dia tak kira haid. Kita nak hukumkan nakok itu haid. Okey. Kalau hari pertama datang darah 10 hari bersih, hari ke-11 darah. Jadi hak tengah-tengah ni haid tak? Haid kan? Walaupun tak keluar darah, haid kan? Dia ingat dah habis, dia semayang puasa, tiba-tiba main pula darah. Maka hak ni semua batal puasa dia, betul tak? Sebab apa? Kita hukumkan haid, betul tak? Bila kita hukumkan haid tu? Sebab antara dua darah. Ada darah pada hari pertama dan ada darah pada hari yang ke-11. Dia duduk antara dua darah. Masalah kalau dia duduk bukan antara dua darah, 10 hari datang darah, lepas tu bersih terus sampai 15 hari. Hari ke-11 sampai 15 hari ni hukum haid tak? Tak hukum haid. Sebab apa? Sebab nakok tu bukan antara dua darah. Setelah dia dah tak ada darah. Nah, itu syarat yang ketiga lah. Syarat yang ketiga macam tu.
Di sini pun saya tak faham sangat. Di sini ada ibarat dia dalam murni ada. Itu saya tengok tadi tu. Dalam murni ada sebut 3 syarat sama, syarat pertama kedua sama dan syarat ketiga tu macam lain sikit. Hak ni murni letak dalam bab khilaf pada masalah masalah dia nak ceritalah. Musannif ni ada tempat ambilan dia. Wallah alam di mana kita ada kan. Sebab Syekh Rashad ni tokoh yang hebat, dia ulama besar. Dia ada ambilan dia, wallah alam lah. Tu kita tak tahu, wallah alam. Serah pada musannif lah. Cuma masalah ni memang ada sebut. Dia kata naqaq tu lebih daripada fatrah yang teradat antara darah haid. Dari kerana fatrah itu haid dengan tiada khilaf sekalian ulama. Ini hak kita sebut tadilah. Fatrah haid. Ya. Pasti. Yang khilaf adalah naqaq. Yang khilaf adalah naqaq. Cuma tak faham macam mana boleh jadi syarat, kurang faham. Nanti saya murojaah ni tanya orang yang lebih tahu. InsyaAllah nanti kita akan bagi tahu lain. Habis lah. Habis itu syarat naqaq. Jelas eh? Pertama mestilah tak lebih 15 hari naqaq tu, dan kedua himpunan darah tu mesti cukup 24 jam, dan ketiga kat sini saya tak faham. Memang masalah ni ada sebut dalam kitab Arab, ada sebut, cuma saya tak faham kenapa dinisbahkan kepada syarat. Sebab di sini dalam di kitab kitab Murni dia sebut khilaf pada bab khilaf macam ni. Bila bab naqaq khilaf kan, ada hak kata suci, ada kata tak suci. Jadi khilaf itu kata ulama pada bab apa? Pada bab sembahyang, pada bab puasa, pada bab jima'. Di situ dia tak menjadi pada bab iddah, tak jadi khilaf. Okey keluar darah bersih, keluar darah. Jadi ada ulama kata haid, maka tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh jima', tak boleh tanggung Quran. Hak 10 tu lah. Ada hak kata suci, maka boleh baca Quran, boleh tanggung Quran, boleh sembahyang, boleh puasa. Dah hak 10 tu lah boleh. Di situ khilaf. Adapun suci dalam bab iddah sana tu hak kata 3 kali suci, bukan hak ni. Hak ni tak jadi khilaf dak. Kalau jadi khilaf cepat dia kata haid pertama suci, haid kedua suci. 3 kali suci habis iddah, berapa hari iddah? Ada habis dah. Dia kata aku iddah habis seminggu habis. Dia tak jadi khilaf situ dak. Dan juga pada di bab ni. Ni disebut ni. Disebut di dalam ni, kira tak kira tu. Disebut di situlah. Allah dah. Nanti semua rujaah lain lah. Memang tak merujaah pun tadi. Tu yang ajak mengopi lah. Baik. Kemudian katanya, bermula darah yang keluar antara darah kanak-kanak yang kembar itu darah haid jika diperoleh syaratnya. Anak kembar 9 orang. Pernah tengok dalam buku Mastika hak lama, anak kembar 9 orang. Ajib. Anak dia kelak tu tak tahu pasal botol ni kan, pasal cawan ni. Tapi doktor lah tak bagi orang. Orang hak kata kadang-kadang baru berapa minggu dia kata tak cukup besar, dia suruh bersih. Kalau pergi klinik swasta sebahagian dia suruh bersih. Dia kata tak cukup had besar, dia kata ni sepatutnya besar, dia kata sebab nampak ni kecil ni, dia kata makan ubat ni dulu, kalau tak cukup besar dia kata bersih, suruh bersih. Ada doktor kata Allah Allah. Tapi orang dulu macam-macam pelik-pelik semua boleh buat nak. Dia tak dah kata cacat. Jadi dia suruh bang cacat. Kawan tu punya lah sedih orang. Ikhtiar dulu kan, ikhtiar dulu. Tak apalah, kajian masing-masing lah kan, ilmu masing-masing lah. Tapi kalau dia ada kembar, darah antara dua kembar tu dia anggap haid tak? Sebab ni dia nak hubungkan dengan bab haid. Jadi darah yang keluar tu haid tak? Dia kata kalau cukup syarat. Contohnya bersambung dengan ataupun ada 24 jam. Anak yang kedua tu keluar setelah 24 jam. Setelah 24 jam baru keluar. Kira haid sebab ada sekurang-kurang haid 24 jam. Dan kita tak anggap tu nifas. Sebab apa? Tak mula lagi kira nifas.
Sama. Jangan nifas dengan haid, tak boleh bayang dua-dua, tak boleh puasa dua-dua. Tapi kita tak hukum nifas sebab apa? Sebab nak kira hari nifas tu, satu hari bulan, satu apa nak genapkan 40 ke 60 tu, tak kira lagi dari situ. Sebab dia bukan lagi habis beranak, duk ada lagi anak dalam perut. Habis tu darah tu haid, kadang cukup syarat. Ataupun darah tu bersambung dengan haid yang sebelum, dia nak bersalin tu pun dah keluar darah dah sebelum tu, darah haid seminggu nak beranak tu keluar darah haid. Nak darah apa tu, bila beranak pun bersambung lagi darah dengan seterusnya, maka haid dah. Lagi tak cukup 15. Lagi tak cukup 15. Dan demikian lagi darah yang keluar kemudian daripada anggota yang bercerai daripada kanak-kanak yang di dalam perut. Anggota hak bercerai, sebahagian keluar, sebahagian duduk dalam perut mak. Ada ke kadang-kadang dia nak gugurkan anak dia, dia nak bersihkan perut dia ke apa, anak dah jadi elok dah, dia nak gugurkan ataupun terkeluar tangan dulu ke, terpisah kan. Maka darah antara tu, antara anggota yang keluar dulu dengan anggota yang masih dalam perut, keluar darah. Mula-mula terang-terang keluar kaki satu, badan duduk dalam perut, darah keluar dulu. Sebelum hak baki keluar tu, darah keluar dulu. Haid tak? Haid kalau cukup syarat. Hatta walau tinggal sejari pun keluar habis, dah satu jari lagi duduk dalam perut, bukan nifas lagi. Kalau keluar darah 24 jam haid. Kalau tak cukup, bukan haid. Kalau tak cukup, maka bukan nifas dan bukan haid, sebab tak cukup 24 jam. Tunggu habis keluar dulu. Wajib mayang. Dan demikian lagi darah yang keluar kemudian daripada iaitu darah haid apabila diperoleh syaratnya, bukan ia darah nifas kerana keluarnya sebelum kosong peranakan daripada kanak-kanak. Sebab nifas ni, nama nifas apabila kosong perut. Selagi ada benda dalam perut tak habis, maka darah keluar tu bukan lagi nifas. Tunggu habis dulu keluar semua, baru boleh dikira nifas darah yang keluar. Dan demikian lagi darah yang dilihat oleh perempuan yang bunting, maka iaitu darah haid apabila diperoleh syaratnya, seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Tengah mengandung 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan keluar darah. Darah apa? Haid kah? Cukup syarat haid? Ada 24 jam, tak lebih daripada 15 hari, haid. Bunting boleh. Bunting, orang yang mengandung waliknya tak datang haid lah kan. Tapi ada orang yang boleh lagi datang darah. Boleh lagi datang darah. Bunting rimau tak salah saya. Orang tua panggil lah, tak salah saya lah. Orang panggil bunting rimau. Rimau bunting keluar darah kot, kita tak tahu. Ada sebahagian pendapat kata bukan. Ikutlah kalau dia berasa susah, ikutlah kan. Tapi mu'tamad mazhab Syafi'i, darah yang keluar ketika mengandung haid. Jadi kalau dia nak pakai mu'tamad, maka kalau dia tak larat nak sembahyang, pakai mu'tamad tak kena sembahyang lah. Tapi kalau bulan puasa dia kena qada. Kalau dia tak larat nak qada, dia kata aku main mengandung, lepas tu nanti nak kena qada lagi main bulan puasa. Kalau dia rajin ibadah, dia nak pakai pendapat yang lain tu, terserahlah. Semua pendapat ulama, yang penting kita tahu dan kita taklid pendapat mazhab dia kan, itu tak ada masalah. Habis dah. Kemudian dia akan cerita pula kepada kita nifas, satu muka surat lebih lagi. Kemudian habis. Wallahualam. Kan dia banyak. Banyak.